Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan meneruskan PDP kita. Okey, sebelum kita meneruskan PDP kita, cikgu nak ingatkan apa yang kita sudah pelajari daripada video yang cikgu sudah postkan pada video yang lepas. Okey, pada hari itu kita sudah belajar bentuk graf. Nama graf itu ialah parabola. Okey, sekarang untuk menentukan bentuk graf itu senyum ataupun sedih, itu adalah ditentukan dengan nilai A. Nilai A ini yang menentukan bentuk graf. Okey, kalau A itu lebih besar daripada sifar, maksudnya di sini kalau A itu ada lebih besar daripada sifar, maksudnya A itu adalah nombor 1, 2, 3 dan sebagainya. Graf itu akan berbentuk senyum. Kalau A lebih kecil daripada sifar, makanya bentuk itu akan menjadi sedih. Maksud cikgu ialah macam ini. Kalau 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3 sama dengan sifar. Jadi ini adalah nilai A. Ini adalah nilai B. Ini adalah nilai C. Okey, sekarang cikgu nak kamu tahu nilai A ini, adakah nilai A ini positif? Kalau nilai A ini positif, maksudnya graf itu adalah senyum. Okey, apa pula kalau A itu lebih kecil daripada sifar? Kalau A lebih kecil daripada sifar, kita lihat persamaan sini. Negatif 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan sifar. Okey, ini tadi adalah nilai A, nilai B dan nilai C. Nilai A di sini adalah negatif. Jadi kalau nilai dia negatif, maksudnya bentuk graf itu menjadi sedih. Boleh faham kelas? Okey. Di dalam graf ini terdapat 2 titik. Untuk A lebih besar daripada sifar, titik dia berada di bawah lengkungan di bawah ini. Ini kita panggil titik minimum. Untuk A lebih kecil daripada sifar, titik dia berada di atas lengkungan dan nama titik ini adalah titik maksimum. Jadi ini adalah titik maksimum. Okey. Satu perkara lagi ialah kita sudah belajar berkaitan tentang paksi simetri. Paksi simetri ialah satu garis lurus yang merentasi titik maksimum ataupun minimum. Contohnya macam ni. Ini adalah paksi simetri, di mana paksi simetri ini merentasi titik minimum ataupun titik maksimum. Paksi simetri dia membahagikan bentuk graf ini kepada dua bahagian yang sama. Okey kelas, nilai A tadi cikgu sudah bagi tahu nilai A adalah menentukan bentuk graf sama ada dia adalah senyum ataupun sedih. Nilai A juga menentukan lebar ataupun sempit sesuatu graf. Okey, kalau kita lihat di sini nilai A dan nilai A di sini. Nilai A di sini ialah 2, nilai A di sini ialah 4. Kalau kita lihat di sini, semakin besar nilai A, semakin sempit ruangan graf ini. Semakin kecil nilai A, semakin besar ataupun semakin lebar bukaan graf itu. Okey, sekarang kita tengok kertas yang ketiga, iaitu berkaitan tentang nilai A itu adalah negatif. Okey. Negatif ini semakin ke kiri, semakin kecil nilai negatif. Semakin ke kiri, semakin kecil nilai negatif. Okey. Kalau dia ke arah kanan, semakin
besar nilai negatif. Okey, sekarang cikgu nak ajar bagaimana bukaan kedua-dua ini. Apa beza mereka? Okey. Di sini cikgu nak ajar semakin kecil nilai negatif, jadi lebar graf itu semakin sempit. Semakin besar nilai negatif, jadi bukaan graf itu, lebar graf itu menjadi semakin besar. Okey, sekarang kita meneruskan PDP kita hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu sudah sampaikan berkaitan tentang perubahan nilai A dalam ungkapan kuadratik. Okey, sekarang kita akan belajar kesan perubahan nilai B dalam ungkapan kuadratik. Okey, cikgu akan tunjukkan satu GeoGebra berkaitan tentang pergerakan B di dalam Sata Choteson. Okay. Nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Nilai A sebentar tadi adalah menentukan bentuk graf kuadratik, sama ada bentuk graf itu sedih ataupun senyum. Jadi kita lihat perubahan nilai B ya. Nilai B menentukan kedudukan paksi simetri ungkapan bentuk graf itu. Sekarang kita lihat, kalau cikgu gerakkan silinder ini ke arah kanan, maksudnya nilai B itu adalah positif. Jadi paksi simetri bergerak ke arah kiri. Ini kita panggil paksi simetri. Dia bergerak ke arah kiri paksi Y. Ini adalah paksi Y. Maksudnya kalau nilai B itu positif, jadi paksi simetri ini dia akan bergerak ke kiri. Dari paksi Y. Kalau nilai B itu negatif, makanya paksi simetri yang warna ungu ini dia bergerak ke kanan di sebelah paksi Y. Kalau nilai B itu ialah sifar, tidak ada nilai. Jadi paksi simetri dia selari dengan paksi Y. Okey, yang cikgu tunjuk tadi ialah nilai A itu lebih besar daripada sifar. Maksudnya tadi adalah graf yang positif, graf senyum. Okey, cikgu ulang semula. Kalau nilai B dia ialah positif, maksudnya B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri akan bergerak ke sebelah kiri daripada paksi Y. Jadi paksi simetri akan bergerak ke sebelah kiri daripada paksi Y. Jadi graf dia seperti ini, lebih kurang macam ini. Dia bergerak ke sini. Okey, kalau dia kata macam ni, kalau dia kata kalau nilai B itu negatif, maksudnya B lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri dia bergerak ke sebelah kanan paksi Y. Maksudnya bentuk graf dia seperti ini. Maksudnya di sebelah ke kanan kalau dia B dia negatif. Kalau B itu sifar, B sama dengan sifar, makanya paksi simetri itu berada selari dengan paksi Y. Jadi bentuk graf dia seperti ini. Jadi bagaimana kalau bentuk graf itu A lebih kecil daripada sifar? Maksudnya graf itu adalah bentuk sedih. Dia berlawanan dengan bentuk senyum tadi. Okey, kalau kita lihat di sini,
Kalau nilai B lebih besar daripada sifar, kalau B lebih besar daripada sifar, bentuk graf ini, paksi simetri dia akan bergerak sebelah kanan. Dia akan bergerak sebelah kanan paksi dari paksi Y. Jadi bentuk graf dia macam ni. Contoh sahaja. Tadi kalau graf itu senyum, kalau kita lihat di sini, kalau graf itu senyum tadi, kalau B dia positif, paksi simetri di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tapi kalau dia sedih, paksi simetri itu dia sebelah kanan. Kalau B lebih besar daripada sifar. Kalau B lebih kecil daripada sifar, jadi paksi simetri dia bergerak sebelah kiri daripada paksi Y. Jadi bentuk graf dia senyum, sedih. Okey, kalau B sama dengan sifar, dia sama. Dia akan berada di tengah-tengah ataupun selari dengan paksi Y. Jadi dia senyum, sedih macam ni. Cikgu harap semua murid faham. Okay, sekarang kita akan belajar kesan perubahan nilai C dalam ungkapan kuadratik. Seperti yang cikgu sudah bagi tahu, bentuk am kuadratik, bentuk am ungkapan kuadratik ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Nilai A itu menentukan bentuk graf kuadratik. Nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Jadi, nilai C adalah menentukan kedudukan pintasan Y. Sebelum kita meneruskan PDP, eloklah cikgu mengingatkan semula apa itu pintasan Y. Okey, pintasan Y ialah, cikgu lukis terlebih dahulu satah cetesan ini dan cikgu melukis satu garis lurus. Jadi garis lurus ini dia memotong pada paksi Y dan juga paksi X. Jadi garis lurus warna oranye ini dia memotong pada paksi Y dan juga memotong pada paksi X. Jadi apabila jadi pintasan Y ini adalah titik sesuatu graf memotong paksi Y. Maksudnya ini kita kenali sebagai paksi Y. Kalau di dalam ungkapan kuadratik, cikgu lukis dahulu satah cetesan. Ini adalah Y, ini adalah paksi X. Okey. Contohnya graf itu seperti ini. Paksi Y dia berada di sini. Okey, kalau cikgu lukis lagi. Paksi Y dia berada di sini. Maksudnya apa-apa sahaja garisan lengkungan yang memintas paksi Y itu kita kenali sebagai pintasan Y. Yang ini pintasan Y. Okey kelas, kita perhatikan graf ini. Okey, kita nak tengok kesan perubahan nilai C dalam ungkapan kuadratik itu. Okey, C sekarang ini sama dengan sifar. Okey, kita lihat dia memotong pada sifar. Okey, kalau cikgu gerakkan ke kanan, gerakkan silinder ini ke kanan, nampak? Dia memotong pada nombor 2. C sama dengan 2. C sama dengan 3. C sama dengan 4. C sama dengan 5. C sama dengan 6. Maksudnya di situ, pintasan Y ialah titik sesuatu graf memotong paksi Y. Cikgu ulang semula. Pintasan Y ialah di mana sesuatu graf itu memotong pada paksi Y. Okey. Kalau kita lihat, kalau C itu negatif. Kalau C itu negatif, kalau kita lihat. C negatif 1. Dia memotong pada negatif 1. C negatif 2 dia memotong pada negatif 2. C negatif 3, C negatif 4,
C negatif 5 dan C negatif 6. So, cikgu harap kamu faham maksud nilai C. Nilai C itu adalah pintasan Y di mana sesuatu graf memotong pada paksi Y. Okey, setakat itu sahaja PDP kita hari ini, untuk hari ini saja, untuk video ini. Dan cikgu akan meneruskan PDP dan cikgu akan uploadkan video itu, video yang cikgu buat ini ke dalam YouTube. Semua murid cikgu boleh lihat YouTube itu semula. Okey, kita sudah belajar kesan perubahan nilai A, kita sudah belajar kesan perubahan nilai B, kita sudah belajar kesan perubahan nilai C. Nanti cikgu akan postkan latihan yang ketiga ke dalam grup WhatsApp kita. Cikgu harap kamu lihat dan sila buat latihan itu dan hantar pada ketetapan waktu yang sudah cikgu tetapkan. So, terima kasih. Tuhan memberkati.